Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Untuk hari ini kita akan sambung bab 5, pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah bahagian 2. Okey, bagi yang belum menonton bahagian 1 boleh cari dalam playlist yang ada di channel ini. Dalam bahagian 2 ini kita akan pergi kepada yang pertama, perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British di Sabah. Dan yang kedua, kita akan lihat pembentukan ataupun bentuk pentadbiran barat di Sabah dan Sarawak. Okey. Kita mulakan dahulu yang pertama, perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British di Sabah. Sebelum kita lihat kepada perluasan kuasa, kita lihat dahulu faktor tarikan pemodal asing untuk datang ke negeri Sabah ini. Okay, yang pertama sekali ialah kedudukan yang strategik. Okay, di mana Sabah ini berada di tengah-tengah laluan perdagangan China dan Singapura. Kemudian, kedudukan Sabah ini berhampiran dengan Pulau Palawan, iaitu laluan maritim kapal dagang ke China dan Jepun. Seterusnya, Sabah juga penting dalam aktiviti perdagangan yang melibatkan Kepulauan Sulu, Papua Nugini dan Australia. Dan kemudian kapal yang berlabuh di Sabah, dikatakan selamat daripada angin monsun, kerana kedudukannya yang strategik. Alright. Jadi faktor yang kedua, tarikan pemodal asing ke negeri Sabah ialah kerana kekayaan ekonomi. Sebagai contoh, terdapatnya sarang burung, sagu, rotan, getah perca, gamat dan sirip ikan hiu yang telah memasuki pasaran antarabangsa. Kemudian, sarang burung ini mendapat permintaan yang tinggi di negeri China. Oleh itu, pedagang barat perlu mendapatkan sarang burung ini untuk dibawa ke negeri China sebagai tukaran. Jadi, kedudukan ataupun kedudukan Sabah ketika itu serta kegiatan ekonominya yang mempunyai sarang burung menarik minat pedagang barat untuk datang ke negeri Sabah. Dan selain itu, adanya kawasan daratan dan lembah di mana ada tanaman indigo dan kapas. Seterusnya, disebabkan itu wujudnya pertanian komersial di negeri Sabah. Jadi itu antara faktor tarikan pemodal asing ke negeri Sabah. Dan faktor ini menyebabkan kuasa seperti orang-orang persendirian British, pedagang barat datang ke negeri Sabah. Baik, jadi untuk pengetahuan, sebelum penguasaan SBUB ataupun Syarikat Borneo Utara British di negeri Sabah ini, British sendiri telah mempunyai ataupun telah menguasai ada 2 kepulauan ataupun 2 pulau. Yang pertama ialah Pulau Balambangan, di mana pada tahun 1763 Alexander Graham buat perjanjian dengan Kesultanan Sulu. Setelah perjanjian tersebut, bendera British juga dikibarkan di pulau tersebut sebagai tanda bahawa pulau tersebut menjadi milik British. Namun, pulau tersebut menghadapi masalah termasuk serangan Lanun ketika itu. Jadi, British telah meninggalkan pulau itu pada November 1805. Selain Pulau Balambangan, ada juga Pulau Labuan, di mana James Brooke telah mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei. Dan pada tahun 1846, Sultan Brunei menyerahkan Pulau Labuan. Dan British ketika itu bertanggungjawab untuk menumpaskan Lanun. Dan James Brooke telah dilantik sebagai gubernur pertama di Pulau Labuan. Jadi itu serba sedikit pengaruh British yang ada sebelum penguasaan SPUB di negeri Sabah. Baik, seterusnya kita akan lihat pertapakan SPUB di negeri Sabah daripada tahun 1865 sehingga 1888.
dan perkara ini, kita akan lihat daripada individu-individu yang terlibat secara langsung, sehingga membentuk SPUB tersebut. Jadi pertama sekali, Charles Lee Moses, pada tahun 1965, beliau telah menyewa Sabah dari Sultan Brunei selama 10 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya J.W. Torrey dan T.D. Harris, di mana Charles Lee Moses sebelum ini telah menjualkan haknya kepada mereka berdua ini. Dan mereka telah menjadikan Kimanis sebagai pusat aktiviti perdagangan mereka. Seterusnya, muncul pula Alfred dan Edward Dent. Di mana pada tahun 1878, mereka telah memajak pantai timur Sabah dari Sultan Sulu. Dan kemudian muncul pula Baron Gustavus von Overbeck, di mana Baron Overbeck ini telah bekerjasama dengan Alfred dan Edward Dent untuk memajukan Sabah. Di mana ketika itu juga Torrey yang sebelum ini telah mendapat hak daripada Charles Moses, telah menjual hak tersebut kepada Baron Overbeck. Dan pada bulan Julai 1881, Alfred Dent dan adiknya telah menubuhkan British North Borneo Provincial Association. Dan daripada situ mereka telah mendapat status piagam pada 1 November tahun 1881. British North Borneo Provincial Association ini juga dikenali sebagai SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Dan pada tahun 1888, Borneo Utara telah menjadi negeri di bawah naungan British dan SBUB ini memerintah Sabah sehingga tahun 1942. Jadi itu antara kronologi dan individu-individu yang penting dalam perluasan kuasa ataupun penampakan SPUB di Sabah. Seterusnya kita lihat pula kepada jadi kita lihat perluasan kuasa SPUB di Sabah. Pertama sekali, Syarikat Borneo Utara British itu telah mendapat piagam diraja yang memberikan kuasa kepada SPUB untuk memiliki Sabah. Dan piagam ini diberikan oleh Kerajaan British dan ia mengiktiraf kedudukan SPUB sebagai wakil British. Seterusnya, antara syarat-syarat untuk menerima piagam diraja ini ialah di mana SPUB menerima penasihat British, SPUB perlu memelihara adat resam dan undang-undang tempatan, SPUB memerintah Sabah dengan adil dan saksama, SPUB melantik pegawai takbir yang diakui British dan SPUB tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Jadi itu antara syarat-syarat yang mereka bersetuju sebelum mereka menerima piagam diraja tersebut. Baik, dan seterusnya kita akan lihat matlamat utama SPUB di negeri Sabah itu. Yang pertama sekali, adanya mereka ingin membuat pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber-sumber yang ada di negeri Sabah. Dan pada masa yang sama, matlamat mereka juga adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan di negeri tersebut. Dan melalui piagam ini, SPUB mempunyai kuasa mentadbir Sabah di mana mereka telah melantik Presiden ketika itu Sir Rutherford Alcock. Yang kedua, terdapatnya pengarah urusan iaitu Alfred Dent dan Gubernur pertama ialah William Hood Treacher. Alright, jadi itu antara peristiwa ataupun perluasan kuasa di negeri Sabah oleh SBUB.
Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian keempat dalam bab ini, iaitu bentuk pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Dalam bentuk pentadbiran barat ini, kita boleh pecahkan pada 5 perkara, iaitu aspek pemantapan pentadbiran barat. Yang pertama ialah mereka membuat pembahagian wilayah. Kedua, pengekalan golongan elit tempatan. Ketiga, pentadbiran berhierarki. Keempat, pentadbiran berasaskan kaum. Dan kelima, perundangan. Baik. Jadi 5 perkara ini telah menjadi antara sebab ataupun ini merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh SBUB serta Brooks untuk memantapkan pentadbiran di negeri Sarawak dan Sabah. Jadi pertama sekali kita lihat pembahagian wilayah. Di negeri Sarawak, Raja Brooke ketika itu telah membahagikan kepada 3 bahagian. Dan selepas itu Charles Brooke telah menambah 2 bahagian. Bahagian pula telah dipecahkan kepada daerah dan kampung. Dan sempadan kawasan ketika itu, sempadan kawasan bahagian itu telah menjadi asas kepada pemilikan dan kekuasaan. Dan ia tidak lagi melalui hak pencukaian. Jadi antara bahagian tersebut anda boleh lihat dalam buku teks anda surat 125. Bahagian pertama di Sungai Sarawak dan Sadong, sehinggalah bahagian kelima di Limbang, Terusan dan Lawas. Seterusnya kita lihat negeri Sabah. Negeri Sabah pula mereka membuat pembahagian mengikut residensi. Pada awalnya terdapat 2 buah residensi, iaitu di Pantai Timur yang berpusat di Sandakan, dan di Pantai Barat yang berpusat di Jesselton. Seterusnya pada tahun 1922, telah menyaksikan bahawa residensi ini menjadi pada 5 residensi, yang di mana penambahan residensi di Kudat, dan di kawasan pedalaman serta kawasan Tawau. Jadi ada 5 residensi. Selain 5 residensi tersebut, terdapat juga 17 daerah. Residensi diketuai oleh residen, manakala daerah diketuai oleh pegawai daerah. Dan pegawai daerah dibantu oleh penolong pegawai daerah. Kebiasaannya residen, pegawai daerah dan penolong pegawai daerah berbangsa Inggeris atau Eropah. Itu yang pertama, pembahagian wilayah. Yang seterusnya ialah pengekalan pembesar tempatan. Jadi kalau kita lihat di Sarawak, dinasti Brooke ini melibatkan kalangan pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran atas nama dasar amanah. Dan dasar ini bagi mengisi kekurangan pegawai-pegawai Eropah yang jumlahnya kecil. Penglibatan dalam orang tempatan ialah dalam kalangan datu seperti Datu Petinggi, Datu Bandar, Datu Temenggung. Dan ada 2 jawatan baru, iaitu Datu Imam dan Datu Hakim. Kemudian ketika zaman Charles Vinus Brooke, beberapa gelaran diwujudkan pula, iaitu Datu Menteri, Datu Pahlawan, Datu Bentara dan Datu Amar. Dan ketika itu para pembesar tidak lagi dibenarkan memungut cukai, sebaliknya para pembesar ini diberikan gaji serta diberi peranan untuk membantu pentadbiran. Dan mereka juga mengekalkan semua undang-undang tempatan dan adat yang tidak bercanggah dengan sistem barat. Jadi itu di Sabah. Manakala di Sarawak pula, yang tadi di Sarawak, sekarang pula kita akan lihat di Sabah. Di Sabah pula, SBUB telah membagikan ketua-ketua peribumi kepada 2 kategori, iaitu ketua yang diakui dan ketua yang tidak diakui. Jadi ketua-ketua ini dipanggil ketua anak negeri. Jadi untuk ketua anak negeri yang diakui, mereka ini diserapkan dalam pentadbiran dan dibayar gaji. Manakala ketua anak negeri yang tidak diakui, tidak dibayar gaji.
Seterusnya, ada institusi peribumian utama iaitu institusi Ketua Anak Negeri, Ketua Kampung dan Mahkamah Anak Negeri. Ketua yang bergaji akan memelihara keamanan dan peraturan serta mengutip cukai, kepala dan mentadbir keadilan. Manakala Ketua Anak Negeri yang juga digelar sebagai orang kaya atau OKK akan membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah. Ketua Anak Negeri juga dilantik menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri. Okey. Jadi itu antara pengekalan pembesar-pembesar tempatan yang masih diamalkan di Sarawak dan Sabah. Seterusnya, mereka juga memantapkan sistem pentadbiran dengan mewujudkan pentadbiran yang berbentuk hierarki. Hierarki ini bermaksud yang berperingkat. Okey. Pertama sekali, di negeri Sarawak, okey, kita akan lihat di mana raja ialah di paling atas, okey, yang iaitu Raja Brooke yang mengetuai pentadbiran. Kemudian, Raja Brooke ini dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Okey. Kemudian kuasanya diturunkan kepada residen. Di bawah residen terdapatnya bahagian. Di bawah bahagian adanya daerah dan di bawah daerah adanya kampung. Okey, jadi itu di Sarawak. Manakala di Sabah, diketuai oleh Gubernur, okey, dan Gubernur bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah Syarikat di London. Okey, maksudnya di atas Gubernur adanya Lembaga Pengarah. Manakala Majlis Menasihat, okey, ditubuhkan untuk menasihati Gubernur, okey, dan di bawah Gubernur adanya Setiausaha Kerajaan, Ketua Jabatan, Presiden, Pegawai Daerah, Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung. Okay, baik. Jadi itu ialah pentadbiran berhierarki. Seterusnya kita lihat, okey, pentadbiran yang berasaskan kaum, okey, yang telah memantapkan pentadbiran di Sabah dan Sarawak. Sama sekali kita lihat di Sarawak, okey, ketika itu dinasti Brooke telah melaksanakan sistem pecah dan perintah di mana mereka telah memecahkan masyarakat ketika itu melalui 3 kategori iaitu masyarakat Melayu, Iban dan Cina. Okey. Di mana masyarakat Melayu menjalankan aktiviti pentadbiran, Cina menjalankan ekonomi dan Iban menjaga keselamatan. Okey, ketika Charles Brooke memerintah, beliau telah mewujudkan jawatan tertinggi dalam masyarakat Iban iaitu Temenggung dan bagi orang Cina diwujudkan jawatan Kapitan dan Kancu. Okey, manakala di negeri Sabah pula, pentadbiran berasaskan peribumi di mana pentadbir dikenali sebagai penolong pegawai daerah, pentadbiran kerajaan berperingkat tempatan di mana penolong pegawai daerah ini telah memberikan kesan kepada pentadbiran kerajaan di peringkat tempatan. Dan ketua-ketua etnik berperanan dan dipilih berdasarkan personaliti dan kepakaran mereka. Okey. Jadi itu pentadbiran berasaskan kaum. Baik, dan akhir sekali kita akan lihat kepada dari sudut perundangan. Okey, dan akhir sekali kita lihat perundangan. Okey, di mana di Sarawak, pada tahun 1842, adanya Undang-Undang 8 Perkara. Seterusnya mahkamah diwujudkan dengan diadili oleh raja dan dibantu oleh ketua magistrat. Kemudian adanya mahkamah residen. Residen bertindak sebagai magistrat. Adanya mahkamah adat yang diwujudkan bagi mengadili kesalahan masyarakat tempatan. Dan sekali pada tahun 1911, mahkamah Cina diwujudkan di Kuching bagi menangani dan menguruskan hal ehwal dan kes-kes yang melibatkan masyarakat Cina. Jadi itu di Sarawak. Manakala di Sabah pula, mereka menggunakan undang-undang barat dan tempatan. Mahkamah mereka telah mewujudkan mahkamah magistrat dan mahkamah anak negeri, di mana mahkamah magistrat ini menggunakan undang-undang barat dan mahkamah magistrat diadili oleh pegawai daerah. Manakala mahkamah anak negeri diadili oleh ketua anak negeri. Jadi itu perundangan di negeri Sarawak dan Sabah yang telah memantapkan pentadbiran barat iaitu dinasti Brooke serta SPUB di negeri Sarawak dan Sabah.
Okay, maka kita telah sampai kepada penghujung bab 5 dan dalam bab 5 ini kita telah lihat perluasan kuasa yang Sebro di negeri Sarawak serta SPUB di negeri Sabah. Jadi untuk yang belum lihat atau menonton bahagian 1 boleh cari dalam playlist di dalam channel ini. Jadi kita jumpa lagi dalam bab seterusnya. Terima kasih.